KPM. Hai semua, bertemu kembali dalam Diet dan Nutrisi. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Dietitian Nora. Jadi untuk hari ini kita akan terus membincangkan isu tentang kurang berat badan di kalangan remaja dan kanak-kanak. Dan isu ini adalah sangat penting kerana ia adalah isu global dan banyak berlaku yang mana kita akan lihat kurang berat badan di kalangan kanak-kanak dan remaja dan impaknya kepada kesihatan mereka. Dan pertumbuhan sebenarnya, carta pertumbuhan sebenarnya adalah status atau petunjuk yang paling baik untuk kita nilai status pemakanan kanak-kanak dan remaja. Jadi carta pertumbuhan ini sebagai satu guideline, sebagai satu asas yang digunakan oleh ahli profesional untuk menilai sejauh mana status pemakanan anak-anak dan juga bagaimana tumbesaran mereka, pertumbuhan dan perkembangan mereka dan coraknya untuk kanak-kanak itu mengikut umur dan jantina masing-masing. Jadi penting untuk sentiasa plotkan dan melihat progres ataupun pertumbuhan kanak-kanak dan remaja kerana ini adalah satu tempoh yang sangat pesat yang mana kita akan nampak sangat banyak perubahan dari segi berat badan dan juga ketinggian. Jadi apa yang kita akan buat dekat sini dengan mengetahui berat badan dan juga ketinggian anak itu, kita dapat plotkan di dalam carta pertumbuhan yang sesuai, yang mana kalau IGT ataupun indeks jisim tubuh tersebut berada di bawah lekukan yang paling bawah, ia menunjukkan dia mungkin mengalami kekurangan berat badan. Contohnya kalau kita refer kepada carta tumbesaran yang sesuai sama ada daripada WHO ataupun CDC, ibu ayah boleh cek nanti. Kalau lekukannya adalah di bawah ni dan plottingnya di bawah daripada garisan yang paling bawah ini, mungkin anak kita ada kekurangan berat badan yang mana kita tengok ini adalah di bawah 5th percentile. Jadi penting untuk ibu ayah tahu sama ada berat badan dan ketinggian anak-anak dan IGT ataupun body mass index itu berada pada paras yang mana. Dan ini adalah paras yang dikatakan kurang berat badan, yang mana tidak bagus untuk anak-anak ini. Okey, ibu ayah juga kena pastikan yang berat badan ataupun ketinggian ini perlu diukur bagi setiap 6 bulan. Jadi cek balik bila kali terakhir membuat pengukuran. Kita perlu adakan data setiap 6 bulan. Jadi setiap 6 bulan tu kita akan nampak sebenarnya anak-anak kita, kanak-kanak ataupun remaja melalui progres yang bagaimana. Sama ada terlalu mendadak ataupun berada pada kedudukan ataupun status ataupun corak pertumbuhan yang sesuai mengikut umur dan jantina. Okey, untuk mereka yang kurang berat badan ni, apa antara perkara-perkara yang perlu diambil kira bagi mereka? Antaranya apabila berlaku kurang berat badan, kita perlu lihat sama ada pengambilan tenaga ataupun zat adalah mencukupi ataupun tidak. Okey, kurang zat makanan, kurang berat badan mungkin dikaitkan dengan kurang zat makanan, yang mana kita tahu apabila anak-anak ini mungkin akan ada masalah keletihan yang teruk, lesu dan juga kurang bertenaga. Seterusnya mereka akan dilihat begitu letih, lemah dan senang mendapat jangkitan penyakit. Okey, dan selain daripada itu juga kurang berat badan juga kita perlu lihat sama ada anak-anak ini terbantut ataupun tidak keadaannya. Untuk remaja perempuan akan lihat juga sama ada ia mengalami gangguan menstrual dan juga delay pertumbuhan ataupun melambatkan tumbesaran dan juga proses akil balik itu sendiri. Itu antara faktor yang perlu diambil kira sekiranya mereka mempunyai kurang berat badan. Kita akan berjumpa seterusnya untuk kupasan yang lebih menarik. Didik TV
KPM. Didik TV KPM. Seterusnya, adik-adik di rumah dan ibu ayah, kita lihat pula apakah faktor-faktor yang menyebabkan kekurangan berat badan di kalangan remaja dan kanak-kanak. Jadi faktor pemakanan bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan kekurangan berat badan, kerana ada banyak lagi faktor yang mungkin membawa kepada kekurangan berat badan. Okey, yang pertama, dah tentu kita tahu pengambilan tenaga yang kurang adalah boleh menyebabkan kekurangan berat badan. Okey, kurang pengambilan tenaga ataupun kurang kalori intake berbanding dengan keperluan. Jadi ini adalah salah satu sebab yang mungkin menyebabkan kurang berat badan di kalangan remaja dan kanak-kanak. Tapi itu bukan satu-satunya sebab, kerana mungkin juga ada penyakit tertentu yang menyebabkan anak-anak itu tidak dapat kenaikan berat badan. Antaranya mungkin masalah cacing yang mana menyebabkan kekurangan berat badan. Seterusnya, kadang-kadang anak-anak ini mempunyai senaman yang berlebihan. Okey, senaman yang berlebihan juga menyebabkan berlakunya eksesif senaman yang berlebihan dilakukan oleh mereka. Terlalu banyak exercise berbanding dengan pengambilan makanan akan menyebabkan mereka susah untuk naik berat badan dan kurang minat. Kurang minat terhadap makanan pada satu-satu masa juga boleh menjadi punca ataupun faktor kenapa anak-anak ini tidak ada kenaikan berat badan. Kenapa tiba-tiba dia tidak berminat? Mungkin ada banyak faktor sebenarnya, dan ini mungkin berlaku dalam tempoh yang panjang ataupun beberapa minggu sebelum kita nampak perubahan dari segi berat badan mereka. Jadi kita kena kaji juga mengapakah anak-anak ini hilang minat untuk makan. Mungkin ada masalah-masalah tertentu ataupun dilema-dilema tertentu yang seterusnya mempengaruhi jumlah pengambilan makanan daripada kebiasaan. Dan seterusnya, tekanan juga salah satu faktor yang juga mungkin membawa kepada kurangnya pengambilan makanan dan menyebabkan gangguan dalam berat badan ataupun gangguan dalam kenaikan berat badan yang normal. Okey, itu antara faktor. Dan yang terakhir sekali yang mungkin menjadi faktor kenapa tidak berlakunya kenaikan berat badan, ia berlaku disebabkan oleh peningkatan kadar pertumbuhan yang pesat pada satu-satu masa. Jadi growth spurt yang berlaku secara mendadak juga akan menampakkan graf itu sedikit menurun. Okey, itu antara faktor-faktor yang mungkin menyebabkan kurang berat badan di kalangan remaja dan kanak-kanak. Dan kebanyakan kurang berat badan ini berlaku pada mereka yang berumur 5 hingga 9 tahun. Jadi ini akan didiagnos ataupun dimaklumkan oleh health professional ataupun ahli profesional kepada ibu ayah, pemakluman untuk bagi tahu sama ada anak itu berada dalam keadaan kurang berat badan ataupun tidak. Dan apabila dimaklumkan yang anak ini berada pada paras kurang berat badan, apakah objektif ataupun matlamat sebenarnya yang dimaksudkan oleh doktor ataupun ahli profesional untuk ibu ayah buat di rumah, untuk parents buat di rumah bersama dengan anak-anak, bagi memastikan ia kembali kepada paras yang normal ataupun berada pada berat badan yang normal, tidak lagi berada pada graf di bawah 5th percentile ataupun di bawah lekukan yang pertama. Yang pertama, doktor ataupun nurses ataupun ahli profesional akan menyuruh ibu bapa menggalakkan peningkatan kalori ataupun makan makanan yang secukupnya. Okey, cukupkan kalori pengambilan anak pada setiap hari, sebab mungkin pada hari sebelum ini pengambilan kalorinya adalah tidak mencukupi. Jadi fokusnya, matlamatnya yang pertama, kena pastikan cukup pengambilan kalori seharian. Yang kedua, pastikan ada makronutrien. Cukupkan keperluan kalori mengikut umur tadi supaya
kenaikan berat badan boleh berlaku. Seterusnya, pastikan ada makronutrien iaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang mencukupi pada setiap hari untuk anak-anak itu naik berat badan pada masa yang sama mendapat semua zat yang diperlukan. Makronutrien adalah makanan-makanan yang menyumbang kepada kalori ataupun sumber tenaga, dan kita cukupkan kalori dengan pengambilan makronutrien tersebut. Kalau anak-anak ini sebelum ini memang suka bersenam, memang suka beraktif fizikal dan aktif, senaman ataupun rutin biasa itu masih boleh dilakukan dengan kadar yang sepatutnya. Tetapi andai kata tiba waktu makan, sepatutnya beberapa minit ataupun 15 hingga 30 minit sebelum waktu makan, ibu ayah boleh pastikan yang anak-anak sudah pun berhenti melakukan sebarang aktiviti fizikal dan fokus untuk waktu makan yang seterusnya. Dengan ini dapat membantu sebenarnya mencukupkan jumlah waktu makan dan pada masa yang sama bagi dapat memastikan ada pengambilan makanan pada waktu-waktu yang tertentu. Dan untuk anak-anak ini juga kena pastikan ada snack-snack yang sesuai yang diberikan kepada mereka pada senggang-senggang waktu yang tertentu di antara waktu makan. Pastikan ada snack yang sesuai, snack yang tinggi kalori dan juga tinggi nutrien. Energy dense dia tinggi, nutrien dense pun tinggi, yang mana snack-snack ini dapat bantu meningkatkan berat badan anak-anak ataupun remaja di rumah. Tetapi ibu ayah perlu pastikan yang anak-anak ini tidak snacking makanan yang high in fat, high in sugar, tinggi dengan lemak, tinggi dengan sugar, yang mana kita nak elakkan mengambil nutrien-nutrien ataupun extra fat ataupun extra sugar yang mana kita tahu ada kesan yang tidak sihat. Dan sekiranya ada snack di antara waktu makan, kita ada 3 meals, kita boleh ada snack dalam 4 atau 5 kali bergantung kepada rutin harian kanak-kanak tersebut itu sendiri sebenarnya. Kalau lagi aktif anak itu, maka kalorinya lagi banyak, jadi kekerapan makanannya mungkin lagi banyak. Jadi snack tersebut jangan didekatkan dengan waktu makan utama. Jangan dekat-dekat waktu makan kita bagi snack sehingga mengganggu waktu makan utama, yang akhirnya kita tak dapat memenuhi keperluan kalori seharian anak-anak tersebut. Dan ini juga boleh menyebabkan tidak berlaku kenaikan berat badan kerana secara total keperluan kalori seharian tidak dapat dipenuhi oleh pada masa itu disebabkan oleh kurangnya jumlah kalori disebabkan oleh skipping salah satu waktu makan. Yang seterusnya, apabila kita sebut tentang pengambilan air, kena pastikan anak-anak ini mengambil air yang secukupnya dan pastikan anak-anak remaja tidak mengambil kafein yang berlebihan, tidak mengambil kafein pada setiap hari, yang mana kita tahu kafein di kalangan kanak-kanak dan remaja bukanlah pilihan yang baik. Sebaiknya pilihan air yang baik untuk anak-anak di rumah, kalau air kosong itulah yang terbaik. Tapi untuk yang kurang berat badan, kita fokuskan kepada untuk minum susu ataupun pastikan ada susu yang mana kita tahu ada kalori yang mencukupi, karbohidrat, ada protein dan ada juga lemak. Yang penting boleh banyak vitamin dan mineral di dalam susu. Begitu juga dengan pemilihan jus sebagai sumber air pada setiap hari. Sekali lagi ditekankan agar anak-anak ini tidak mengambil makanan terproses terlalu banyak, makanan yang tinggi dengan lemak, yang mana kita elakkan trans fat, kita elakkan saturated fat yang banyak pada makanan-makanan bergoreng, yang banyak kepada makanan-makanan fast food. Jadi peranan ibu bapa dekat sini untuk memastikan anak-anak ini mengambil lemak yang diperlukan dan memilih lemak-lemak ini adalah daripada lemak-lemak yang lebih sihat. Mereka masih memerlukan lemak, tetapi lemak yang dipilih sepatutnya daripada kategori yang pufa yang mana dapat ada kesan positif kepada kesihatan dan juga untuk seperti omega 3, DHA, itu adalah lemak-lemak yang kita perlukan. Jadi makanan-makanan yang mempunyai lemak yang baik yang mendatangkan manfaat, dan tentu kita tahu ikan salmon ataupun ikan laut dalam, kita ada ke kacang yang ada sumber lemak-lemak yang baik, kacang almond, walnut ada sumber-sumber lemak, dan lemak adalah lemak yang baik. Minyak-minyak sayuran seperti olive oil, ada lemak-lemak yang baik yang mana diperlukan oleh tubuh mereka. Jadi penting untuk beberapa semak semula apakah yang perlu dilakukan untuk mencapai matlamat setelah berjumpa dengan health professional untuk membantu meningkatkan ataupun memberi sokongan kepada anak-anak secara berterusan bagi memastikan ada
galakan untuk peningkatan berat badan dengan cara yang betul dan sihat. Dan tentu perlu amalkan diet ini secara konsisten dengan bagi memastikan ia dapat meningkatkan berat badan anak-anak secara berkala, secara gradual. Kita akan jumpa sebentar lagi untuk kupasan yang seterusnya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, bertemu kembali. Seterusnya kita akan lihat pula apa pula makanan yang boleh dimakan oleh kanak-kanak dan remaja untuk membantu kenaikan berat badan mereka. Jadi yang penting kita fokuskan untuk kenaikan berat badan untuk mengambil makanan yang tinggi kalori. Jadi makanan yang bagaimana boleh diambil oleh kanak-kanak dan remaja ini, yang mana ia akan membantu meningkatkan jumlah kalori pengambilan setiap hari. Contohnya, kalau yang pertama kita kebiasaannya ambil bubur nasi, bagaimana caranya untuk kita pastikan ia mempunyai kalori yang lebih tinggi? Boleh ditambahkan dengan ayam, ikan dan juga minyak bagi memastikan ia lebih lengkap dan mempunyai kalori yang lebih tinggi. Jadi itu merupakan salah satu cara daripada kita hanya mengambil bubur kosong. Kita suggestkan untuk anak-anak, kanak-kanak ataupun remaja untuk menambahkan kumpulan makanan yang lain kepada makanan utama tersebut bagi memastikan satu hidangan makanan yang dimakan pada waktu itu mempunyai kalori yang lebih tinggi. Instead bubur kosong, bubur yang ditambah dengan ayam, ditambah dengan ikan, bersama-sama dengan sayur termasuk dengan minyak yang disediakan akan menyebabkan peningkatan kalori. Kalau pilihan lain, makanan-makanan bergoreng seperti nasi goreng juga boleh dimakan oleh mereka dengan cara penggunaan yang betul. Jadi kita letakkan sedikit minyak dalam nasi goreng bersama dengan sumber protein yang lain dan juga sayur-sayuran. Jangan kita serve nasi goreng hanya dengan sumber protein dan tidak meletakkan sumber-sumber lain, yang mana kita akan tahu makanan tersebut nanti akan lebih rendah kalorinya, lebih rendah nutrisinya. Jadi kita fokus kepada meningkatkan jumlah kalori, meningkatkan nutrisi dalam makanan yang dihidangkan. Kalau itu kita nampak contoh yang pertama adalah nasi ataupun sumber karbohidrat. Untuk susu juga, kita boleh tingkatkan kalori susu yang diambil dengan tambahkan buah atau aiskrim. Jadi boleh buat milkshake menggunakan susu yang ada untuk pastikan kalori yang diambil oleh anak-anak menjadi lebih tinggi. Jadi boleh buat milkshake untuk dijadikan sumber makanan salah satu waktu snack pun boleh, waktu hidangan utama disertakan dengan hidangan utama pun boleh, bagi memastikan jumlah kalori itu ditambahkan secara berperingkat. Dan kalau kata ambil crackers ataupun biscuits, boleh diletakkan makan bersama keju, makan bersama yogurt ataupun dip dengan peanut butter, yang mana ini adalah antara langkah-langkah yang boleh membantu meningkatkan jumlah kalori dalam setiap hidangan ataupun dalam setiap snack. Kombainkan kumpulan makronutrien, iaitu kumpulan karbohidrat dengan kumpulan protein, dan tambahkan lemak, dan tambahkan juga minyak yang sesuai ataupun dressing yang ada bagi memastikan jumlah kalori yang diambil lebih tinggi berbanding makanan biasa. Tetapi pada masa yang sama, ibu ayah, adik-adik kena utamakan juga makanan-makanan yang menjadi favourite ataupun kegemaran anak-anak itu sendiri. Andai kata anak itu suka makan nuggets yang disediakan, kita perlu sediakan yang lebih sihat. Kita sediakan yang homemade nuggets. Homemade nugget kita boleh sediakan sendiri, kita boleh campur dalam homemade nugget itu sumber protein, kita boleh letak sayur-sayuran
Dan kita boleh tambah juga minyak yang sesuai dalam nuggets itu untuk pastikan jumlah kalori bagi nuggets tersebut lebih tinggi, dan ia adalah lebih sihat kerana disediakan oleh ibu ayah dan dibeli frozen kan. Jadi bila-bila anak lapar, ada makanan yang sesuai, boleh masak nuggets tersebut, iaitu homemade nuggets itu, untuk dijadikan kudapan untuk anak-anak. Jadi selain daripada itu, apa pula yang boleh dilakukan oleh ibu ayah untuk sama-sama membantu dalam proses menaikkan ataupun mendapatkan berat badan yang unggul bagi kanak-kanak dan remaja. Bagi remaja, berat badan yang sihat boleh berlaku sekiranya kenaikan adalah di antara 0.5 sehingga 1 kilogram bagi setiap minggu. Jadi ibu ayah pastikan anak-anak di rumah kerap makan daripada 3 hingga 5 hidangan, mungkin 5 hingga 7 hidangan pada setiap hari. Jadi nak kerapkan makan, kena ada sumber makanan yang sesuai dan disediakan di rumah. Seterusnya, pastikan saiz porsi anak-anak itu berada pada saiz porsi yang betul. Okey, saiz porsi adalah sangat penting kerana ini akan membantu memastikan cukup keperluan makronutrien bersama cukup keperluan kalori ataupun tenaga. Jadi saiz porsi, andai kata sebelum ni kata tak bolehlah anak saya makan sikit sangat, ya, kita kena tambahkan titi mengikut keperluan individu anak tersebut, mengikut umurnya, mengikut jantinanya, yang mana kita akan tambahkan secara berperingkat. Okay, kalau dulu dia makan terlalu sedikit, kita akan tambah lagi separuh untuk pastikan jumlah akhirnya mencapai keperluan kanak-kanak ataupun remaja tersebut. Jadi kena pastikan ibu ayah kena ada galakan kepada anak-anak, kena support anak-anak untuk memastikan pengambilan ini mencukupi bagi anak-anak mereka. Semoga ini bermanfaat untuk ibu bapa dan juga untuk adik-adik di rumah. Jumpa lagi dalam episod yang seterusnya, Diet dan Nutrisi.